Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. Insya-Allah semoga para pelajar terus istiqamah untuk mendapatkan ilmu. Jadi pada hari ini saya mengharapkan para pelajar tahun 6 untuk membuka buku teks Kafa pelajaran akidah. Buku teks Kafa pelajaran akidah tahun 6 pada muka surat 42. Baik, pada muka surat 42 iaitu kita masih lagi membincangkan tentang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar iaitu perkara dosa yang disebut di antara perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa benda tersebut ada dan kita kena beriman dan yakin tentang perkara tersebut. Di antara dosa-dosa ataupun dosa-dosa besar itu yang keempat pada hari ini ialah menuduh wanita ataupun perempuan yang baik berzina. Baik, boleh kita baca-baca sama, kita baca bersama. Menuduh wanita baik berzina. Menuduh wanita baik berzina adalah menuduh seseorang wanita yang baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil. Perbuatan ini haram, kejam dan keji serta dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini boleh menjatuhkan maruah wanita yang dituduh itu dan menyebabkan wanita tersebut menghadapi tekanan perasaan bukan sahaja dirinya malahan keluarganya. Baik, sekali lagi kita baca, menuduh wanita baik berzina. Menuduh wanita baik berzina ialah menuduh seorang wanita yang baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil. Perbuatan ini haram, kejam dan keji serta dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini boleh menjatuhkan maruah wanita yang dituduh dan menyebabkan wanita tersebut menghadapi tekanan perasaan bukan sahaja dirinya malah keluarganya. Baik. Di antara dosa-dosa besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Nanti kita baca ayat Quran yang menyebut tentang perkara tersebut. Ialah menuduh wanita yang baik, yakni dengan maksud wanita tersebut tidak buat perkara tersebut, yakni berzina. Ini perbuatan tidak boleh kita buat sebarang tuduhan. Kalaupun benar wanita tersebut melakukan perkara tersebut, mestilah ia mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang adil. Kalaupun benar kita nak menuduh perempuan tersebut melakukan perbuatan zina, tetapi mestilah kita mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang adil. Kalau ada perempuan saksi pun tidak diterima. Mesti ada 4 orang lelaki sebagai saksi dan mereka itu adalah di kalangan orang yang adil yang dipercayai. Kerana perbuatan menuduh tanpa saksi, perbuatan menuduh perbuatan menuduh perempuan melakukan zina tanpa saksi itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan yang haram di sisi agama. Perbuatan yang keji di sisi agama kita dan malahan ianya mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan terlalu cepat untuk melakukan sebarang tuduhan, lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang melibatkan dosa-dosa besar. Sebab itu dalam nak melakukan pentuduhan mesti kita mendatangkan saksi, barulah ianya boleh diterima, diyakini untuk dibicarakan, untuk dihakimi dan dibicarakan. Sebab itu menuduh wanita yang baik berzina itu satu dosa besar yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana dia firman Allah, dalilnya daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim.
Sekali lagi kita baca, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Melihatkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai perbuatan tersebut. Ianya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat azab yang dahsyat di hari akhirat nanti. Sebab itu sekali lagi kita sebut bahawa di antara dosa besar ialah melakukan tuduhan kepada wanita yang baik melakukan penzinaan. Inilah amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas amaran inilah kita yakin bahawa di sana ada balasan dosa terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib beriman dengan balasan dosa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, itulah sekadar pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah semoga para pelajar dapat memahaminya. Saya mengharapkan para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu untuk sebagai maklumat peribadi kamu dalam suasana kamu nak menghadapi ujian peperiksaan. Sekurang-kurangnya kamu ada maklumat tentang dosa-dosa besar ini. Saya mengharapkan para pelajar dapat melaksanakan tugasan yang saya beri. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.